Salam sejahtera mula murid. Hari ini cikgu akan ajar bab 4 iaitu jenis dan ciri iklim di Malaysia. Kamu dah sedia? Kalau kamu dah sedia, cikgu akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Apakah jenis dan ciri iklim di Malaysia ni? Jadi, negara kita Malaysia mengalami iklim khatulistiwa iaitu panas dan lembap sepanjang tahun. Iklim khatulistiwa ni dialami oleh kawasan yang terletak di garis bintang 0 darjah hingga 10 darjah utara dan 10 darjah selatan garisan khatulistiwa. Jenis iklim di Malaysia ni terbagi kepada 3 iaitu suhu, hujan dan angin. Jadi, iklim ni membawa maksud purata suhu, hujan, tekanan udara dan angin sesuatu kawasan selama 30 tahun. Jadi kita akan masuk kepada ciri iklim yang pertama iaitu suhu. Suhu di Malaysia ni adalah tinggi tapi panas dan lembap iaitu hampir sekata sepanjang tahun dengan min suhu 27 darjah Celsius. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Hal ini menyebabkan julat suhu tahunan kecil iaitu 1 darjah Celsius hingga 3 darjah Celsius. Tapi julat suhu harian kita besar iaitu di kawasan pantai kebiasaannya julat dia 5 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius. Manakala di kawasan pedalaman julat suhu dia kebiasaannya adalah 8 darjah Celsius hingga 12 darjah Celsius. Seperti yang kamu tengok di bawah ni, cikgu ada sediakan contoh min suhu bulanan Malaysia selama setahun pada tahun 2016. Kamu boleh tengoklah sini, perubahan antara suhu tu tidak terlalu ketara sangat. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada hujan. Malaysia ni seperti yang kita tahu menerima hujan sepanjang tahun iaitu kira-kira 2000 mm setahun. Seperti yang kamu tahu dalam seminggu tu mesti ada hujan. Kalau tak dalam 2 minggu tu mesti ada hujan beberapa kali. Hal ini dipengaruhi oleh bentuk muka bumi dan tiupan angin monsun. Manakala hujan maksimum berlaku di Malaysia pada musim peralihan monsun iaitu dari Mac hingga Mei, manakala hujung tahun dari Oktober hingga November. Kebiasaannya pada masa ni Malaysia akan sebahagian daripada negeri-negeri di Malaysia akan mengalami banjir sementara lah. Hujan ni terbahagi kepada 2 iaitu hujan perolakan dan hujan bukit. Hujan perolakan ni, ini ada cikgu sediakan gambar di sini. Hujan perolakan ni bermaksud hujan yang lebat turun pada waktu petang disertai kilat dan petir. Ini hujan yang biasa berlaku lah, yang kebiasaannya menyebabkan banjir kilat. Lepas tu kita akan tengok kepada hujan bukit. Hujan bukit ni hujan lebat yang turun di bahagian cerun bukit yang menghadap udara lembap. Jadi bahagian cerun bukit yang dekat dengan udara lembap dia hujan. Yang bukit yang sebelah tu kurang hujan dia. Okay. Seterusnya kita akan pergi kepada ciri iklim di Malaysia yang terakhir iaitu angin. Malaysia ni menerima 3 jenis angin sepanjang tahun iaitu angin monsun yang terbagi kepada 2 iaitu monsun timur laut dan monsun barat daya. Lepas tu kita kena juga tempias angin Sumatera dan angin tempatan iaitu bayu laut dan bayu darat. Kita pergi kepada angin yang pertama iaitu angin monsun timur laut. Angin monsun timur laut ni berlaku di awal November hingga Mac. Biasanya ni hujung tahun hingga awal tahun lah. Angin ni merentas Laut Cina Selatan hingga ke Malaysia di benua Asia. Kebiasaannya, angin monsun timur laut ni membawa hujan lebat, terutamanya di pantai timur semenanjung Malaysia dan di barat Sarawak serta pantai utara dan timur Sabah. Ini yang biasa menyebabkan banjir di pantai barat semenanjung dan barat Sarawak. Lepas tu kita pergi kepada angin monsun barat daya. Ini biasanya berlaku di pertengahan tahun iaitu Mei hingga September. Angin ni datang merentasi Laut Hindi hingga ke Malaysia dari benua Australia. Dia membawa hujan yang sederhana ke Malaysia. Sederhana disebabkan angin monsun barat daya ni biasanya dihalang oleh tanah tinggi di Sumatera Indonesia. Jadi monsun barat daya ni tidak terlalu mendatangkan kesan lah kepada negara kita Malaysia ni. Seterusnya kita pergi kepada angin Sumatera. Angin Sumatera ni seperti yang cikgu cakap tadi, dia berasal dari Sumatera Indonesia. Dia bertiup daripada April hingga Mei, pertengahan tahun dan September hingga Oktober. Jadi dia sekejap je sepintas lalu. Biasanya angin ni bertiup kencang pada waktu malam hingga subuh.
berlaku terutamanya di pantai barat semenanjung Malaysia yang dekat dengan Sumatera, iaitu di Pelabuhan Kelang hingga ke Johor. Kebiasaannya, angin Sumatera ni juga bawa hujan lebat serta kilat dan petir. Jadi kebiasaan pada masa ni ia juga menyebabkan banjir di kawasan Johor dan Kelang. Seterusnya kita pergi kepada angin tempatan. Angin tempatan ni biasanya berlaku setiap hari lah, iaitu bayu laut dan bayu darat. Bayu laut ni berlaku pada waktu siang. Hal ini disebabkan oleh tekanan udara di permukaan laut lebih tinggi daripada tekanan udara di daratan. Jadi udara dari laut ni pada waktu siang dia pergi ke daratan. Jadi berlaku angin dari laut ke daratan. Seterusnya adalah bayu darat. Ni berlaku pada waktu malam. Ini berlawanan dengan bayu laut tadi. Ini disebabkan oleh tekanan udara di daratan yang lebih tinggi berbanding tekanan udara di permukaan laut. Jadi udara bergeraklah dari daratan ke laut. Ini cikgu ada sediakan contoh bayu laut dengan bayu darat. Seperti yang kamu tengok sini. Pada waktu siang tekanan tinggi di laut, jadi tekanan rendah di darat menyebabkan bayu laut. Angin yang panas dekat laut ni tadi, dia pergi bertiup ke daratan. Lepas tu bayu darat ni, tekanan udara tinggi dekat daratan, jadi dia bertiup ke laut. Okay. Itu saja yang cikgu mau ajar kamu hari ini. Cikgu harap kamu faham. Kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu secara personal atau boleh tanya sekarang. Okay, terima kasih.